Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati semua pengetua dan guru besar serta pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sekolah Seliaan PPD Daro yang terlibat dengan program #111 tahun 2022. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua PPP yang hadir pada petang ini ke Taklimat Interpretasi Inventory Kesejahteraan Psikologi IKPSI Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Jadi saya Puan Nora binti Salim, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Daro, akan bersama-sama dengan cikgu-cikgu sekalian untuk taklimat interpretasi inventory ini. Jadi dan taklimat ini kita sengaja jalankan pada petang Jumaat pada hari ini kerana kita telah mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh cikgu-cikgu sekalian untuk menghadiri taklimat secara Google Meet. Dan juga memandangkan kita ramai peserta 345 orang daripada 22 sekolah di PPD Daro. Dan juga saya faham pada masa ini cikgu-cikgu sekalian sedang sibuk dengan keperluan tugas hakiki serta program-program sampingan di sekolah. Jadi saya amat menghargai masa yang diluangkan oleh cikgu-cikgu sekalian pada petang ini sambil-sambil cikgu-cikgu tunggu feri, sambil-sambil driving balik ke kampung halaman ataupun sedang menuju tempat percutian, sedang tunggu flight ataupun sambil berehat di rumah. Terima kasih atas kesudian semua menghadiri taklimat pada petang ini. Jadi untuk makluman, taklimat pada petang ini, taklimat interpretasi ini merupakan susulan kepada pelaksanaan inventory kesejahteraan psikologi yang telah dilaksanakan pada bulan April yang lepas. Dan saya juga mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua sekolah kerana telah melaksanakan program #111 inventory kesejahteraan psikologi ini. Untuk petang ini, saya akan membentangkan dan membincangkan tentang interpretasi bagi inventory kesejahteraan psikologi berdasarkan skor-skor dan tahap yang telah diperoleh oleh cikgu-cikgu sekalian. Jadi cikgu-cikgu boleh merujuk kepada email cikgu-cikgu sekalian yang telah digunakan oleh cikgu-cikgu untuk mendaftar dalam pengisian inventory tersebut untuk melihat skor yang telah diperolehi oleh cikgu-cikgu sekalian. Jadi sekiranya sepanjang taklimat ini dilaksanakan ada soalan yang ingin dibukakan, sila tulislah, nyatakan dalam ruangan chat yang telah disediakan. Dan juga untuk kehadiran kita akan sertakan dalam ruangan chat juga dalam description juga nanti, dan juga kita akan kongsikan kepada PGB supaya cikgu-cikgu dapat daftarkan kehadiran cikgu-cikgu sekalian dalam SPL KPM. Kita teruskan kepada agenda bagi taklimat kita pada petang ini. Yang pertama adalah senarai sekolah yang terlibat dengan program #111. Yang kedua adalah analisis IKPSI Daerah Daro. Dan yang ketiga, inventory kesejahteraan psikologi IKPSI, iaitu pengenalan kepada IKPSI, latar belakang IKPSI, konstruk dan subkonstruk IKPSI, dan yang terakhir adalah penskoran IKPSI. Jadi untuk PPD Daro, pemetaan yang telah dibuat oleh JPN, terdapat 22 sekolah yang terlibat, iaitu SK Abang Buyu, SK Abang Gesah, SK Abang Galau, SK Orang Kaya Muda Pakri, SK Stalon, SK Tanjung Manis, SK Kampung Serdeng, SK Salah Kecil, SK Hijrah, SK Sungai Pasin, SK Batang Lasar, SK Bayang, SK Sebako, SK Nangan Semah, SK Semop, SK Kampung Penasu, SK Bakekong, SK Teluk Gelam, SK Sabena, SK Orang Kaya Segunim, SJK Chonghua dan SMK Matu. Untuk tahun 2021, kita melibatkan satu sekolah rintis sahaja, iaitu SK Campuran. Dan program ini akan berterusanlah sehingga tahun 2025 sekiranya tidak ada apa-apa kekangan. Untuk analisis IKPSI, PPP sekolah terlibat PPD Daro tahun 2022, ini adalah dashboard IKPSI JPN Sarawak. Untuk analisis bilangan peserta adalah 345 orang peserta dari PPD Daro dan bilangan sekolah yang terlibat adalah sebanyak 22 sekolah. Dan ini adalah analisis tahap keseluruhan IKPSI PPP sekolah terlibat PPD Daro. Untuk tahap tinggi, bilangan PPP yang mencapai tahap tinggi adalah 228 orang. Pada tahap sederhana tinggi, 115 orang. Pada tahap sederhana, 2 orang.
dan jumlahnya adalah 345 orang. Okay, dekat sini kita boleh lihatlah berapa ramai PPP dari setiap sekolah yang mencapai tahap tinggi dan sederhana tinggi. Untuk kita di PPD Daro, hanya pada tahap tinggi, sederhana tinggi dan sederhana. Yang sederhana ada 2 orang pegawai sahaja, iaitu dari SK Kampung Sedeng dan juga SK Kampung Penasu. Manakala untuk SK Abang Gesar, seorang pegawai ada pelepasan untuk tidak melaksanakan IKPSI kerana mengalami sakit berpanjangan, dan juga dari SK Semop di mana cikgu tersebut akan pencen pada Jun. Dekat sini ada graf lah, boleh cikgu-cikgu tengok berapa ramai dari sekolah cikgu-cikgu yang memperolehi tinggi dan berapa ramai yang memperolehi sederhana tinggi. Okey, kita teruskan kepada inventory kesejahteraan psikologi IKPSI. Sebelum saya berkongsi tentang skor ataupun interpretasi kepada skor yang cikgu-cikgu sekalian dapat, saya akan terangkan dululah bahagian pengenalan dan juga latar belakang pelaksanaan IKPSI. Mungkin saya yakin PGB telah terangkan dan maklumkan kepada cikgu-cikgu sekalian tentang pengenalan kepada IKPSI ini sebelum cikgu-cikgu melaksanakan atau membuat pengisian IKPSI. Jadi untuk IKPSI ini, IKPSI Inventory Kesejahteraan Psikologi IKPSI merupakan ujian psikologi yang dibangunkan oleh bahagian psikologi dan kaunseling untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi seseorang individu. Jadi dalam IKPSI ini dia ada beberapa 8 konstruk, iaitu kesejahteraan emosi, kesejahteraan pekerjaan, kesejahteraan fizikal, kesejahteraan perhubungan, kesejahteraan intelektual, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan identiti, kesejahteraan kewangan dan termasuk juga konstruk keselarasan. Dan jumlah keseluruhan item IKPSI adalah sebanyak 80 item. Objektif pelaksanaan IKPSI pula, yang pertama mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi warga KPM secara holistik. Sebab itu kita lihat tadi konstruk-konstruk dia ada 8 semuanya, dia meliputi semua konstruk dalam kesejahteraan psikologi. Yang kedua, membangunkan profil kesejahteraan psikologi warga KPM, di mana hasrat KPM adalah supaya semua pegawai perkhidmatan pendidikan mempunyai profil kesejahteraan psikologi. Dan sebenarnya ia tidak menjejaskan pun perkhidmatan cikgu-cikgu sekalian, tidak menjejaskan kenaikan pangkat, tidak menjejaskan pencalonan ataupun pemilihan cikgu-cikgu untuk APC ataupun lain-lain lah berkaitan dengan perkhidmatan. Dan yang ketiga adalah menjalankan intervensi melalui pembangunan, pencegahan dan pemulihan kepada warga KPM berdasarkan data profil kesejahteraan psikologi tersebut. Jadi berdasarkan data tersebut tadi, ada sekiranya cikgu-cikgu memperolehi tahap sederhana, rendah, sederhana dan rendah, cikgu-cikgu akan menjalani intervensi seperti yang akan ditetapkan oleh pihak JPN Club. Okay, seterusnya adalah latar belakang inventory kesejahteraan psikologi IKPSI. Untuk pembentukan inventory IKPSI ini, dia berdasarkan kepada pendekatan model atau teori 3 teori berikut, iaitu model kesejahteraan Bill Hettler 1976, model kesejahteraan Reeves 1989 dan model kesejahteraan Myers and Sweeney 2005. Di mana ketiga-tiga pendekatan ini digunakan untuk membentuk konstruk-konstruk tersebut tadi. Dan ini adalah kerangka konsep model IKPSI berdasarkan 3 model tersebut, Reeves, Hettler dan Sweeney Myers, untuk membentuk item-item yang terdapat dalam IKPSI. Jadi model kesejahteraan psikologi IKPSI ini meliputi 8 konstruk, iaitu emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, kewangan, identiti, spiritual dan intelektual. Konstruk dan subkonstruk bagi IKPSI tersebut tadi, untuk konstruk emosi ada 3 subkonstruk di bawahnya, iaitu melibatkan kepekaan emosi, kefahaman emosi dan pengurusan emosi. Bagi konstruk pekerjaan pula, dia melibatkan autonomi, kepuasan kerja, pengiktirafan dan keseimbangan kehidupan kerja. Manakala bagi konstruk kewangan melibatkan literasi kewangan dan pengurusan kewangan. Konstruk fizikal melibatkan subkonstruk bagi makanan dan nutrisi, senaman dan aktiviti fizikal, kebersihan diri dan penggunaan ubat-ubatan, bahan terlarang, alkohol dan juga merokok. Bagi
konstruk spiritual ada dua sub-konstruk, iaitu melibatkan amalan dan juga nilai. Bagi konstruk hubungan pula 3 sub-konstruk, iaitu keluarga, rakan dan juga komuniti. Bagi konstruk identiti melibatkan sub-konstruk gender, budaya dan penampilan diri. Dan yang terakhir adalah konstruk intelektual, melibatkan kemahiran membuat keputusan rasional, kemahiran penyelesaian masalah, kreatif dan mencari pengetahuan. Dan ini adalah penerangan tentang konstruk dan sub-konstruk dalam IKPSI itu. Bagi konstruk kesejahteraan emosi, dia merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk peka terhadap emosi, dapat memahami emosi dengan baik serta mampu mengurus dan mengawal emosi dengan berkesan. Yang pertama adalah kepekaan emosi, iaitu keupayaan seseorang individu untuk peka terhadap perasaan diri sendiri dan juga orang lain, serta mengenal pasti luahan emosi yang berlaku secara lisan dan bukan lisan. Maksudnya dia ada kesedaran lah, sekiranya ada seseorang individu bercerita tentang masalah atau meluahkan perasaan, dia cepat sedar dan peka terhadap emosi individu tersebut. Dan juga bukan orang lain juga, dia sendiri peka terhadap perasaan dia sendiri, dia peka terhadap emosi dia sendiri. Yang kedua adalah kefahaman emosi, melibatkan keupayaan untuk memahami perasaan diri sendiri, perubahan emosi yang berlaku dan empati terhadap perasaan orang lain. Dan yang ketiga adalah pengurusan emosi, keupayaan seseorang individu untuk bersikap terbuka terhadap emosi positif dan negatif serta mampu mengurus serta mengawal perasaan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah contoh item yang terdapat dalam IKPSI melibatkan konstruk emosi tersebut tadi. Yang pertama adalah saya boleh mengenal pasti perasaan orang lain dengan baik. Yang kedua, saya mampu mengesan perubahan emosi dalam diri saya. Dan yang ketiga, saya mampu mengawal emosi walaupun dalam keadaan tertekan. Ini adalah contoh-contoh item yang cikgu-cikgu semua dah jawab dalam IKPSI tersebut dalam bahagian konstruk emosi. Bagi konstruk pekerjaan pula, dia merujuk kepada kepuasan yang diperolehi melalui pekerjaan. Ini meliputi autonomi, kepuasan bekerja, pengiktirafan dan keseimbangan kehidupan kerja. Yang pertama adalah autonomi. Ia merujuk kepada individu yang mempunyai ciri-ciri berdikari, bersedia dengan cabaran dan bebas untuk mengawal sesuatu keadaan di tempat kerja maupun di luar. Maksudnya seorang individu yang mempunyai autonomi diri yang tinggi, dia mampu untuk berada di mana-mana tempat, dia bersedia untuk melaksanakan tugas yang diberikan dan mampu untuk mengatakan tidak sekiranya dia tidak mahu untuk melaksanakan sesuatu tugas tersebut. Kepuasan bekerja, dia melibatkan perasaan puas hati dan bangga terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Pengiktirafan pula merujuk kepada penerimaan, pengiktirafan, penghargaan terhadap kerja sendiri dan persekitaran kerja. Bukan sahaja melibatkan kerja, melibatkan pengiktirafan daripada pihak atasan, pengiktirafan ataupun penghargaan daripada rakan sekerja juga. Yang keempat adalah keseimbangan kehidupan kerja. Keseimbangan kehidupan kerja berkait kepada kemampuan individu menyeimbangkan keperluan kerja dan kehidupan peribadi untuk kesejahteraan hidup. Ini adalah contoh-contoh item yang terdapat dalam konstruk kesejahteraan pekerjaan. Yang pertama, kalau kita lihat dalam item dalam inventory kesejahteraan psikologi tersebut, ada item-item tersebutlah, saya bebas menentukan cara kerja saya selagi tidak melanggar peraturan. Saya berpuas hati dengan bidang tugas saya sekarang. Saya menerima penghargaan atas tugas yang saya lakukan. Okey, cikgu-cikgu, masa cikgu jawab IKPSI tersebut, cikgu nilailah diri sendiri, cikgu nilai tahap psikologi cikgu sendiri berkaitan dengan pekerjaan, tahap kepuasan cikgu terhadap kerja, tahap penerimaan terhadap tugas yang cikgu lakukan dan juga bagaimana cikgu berhadapan dengan kerja-kerja cikgu. Okey, untuk kesejahteraan fizikal merujuk kepada penjagaan kesihatan individu daripada aspek fizikal yang merangkumi amalan pemakanan, nutrisi seimbang, senaman dan aktiviti fizikal secara sihat serta penjagaan kebersihan diri secara berkesan. Individu yang sejahtera fizikal tidak akan menyalahgunakan ubat-ubatan, alkohol, bahan-bahan terlarang seperti dadah, gam, vape dan juga merokok. Okey, 4 subkonstruk di bawah kesejahteraan fizikal adalah makanan dan nutrisi, iaitu pengambilan makanan yang mencukupi, seimbang dan berkhasiat yang memenuhi keperluan fisiologi. Kalau kita lihat sekiranya kita mengamalkan pemakanan yang sihat, secara automatiknya kita akan merasakan
kita sendiri rasa sihat dari aspek emosi, dari aspek perasaan kita juga. Senaman aktiviti fizikal, mengamalkan senaman dan aktiviti fizikal yang boleh meningkatkan kecergasan atau mengekalkan kecergasan tubuh badan. Ada setengah individu berpendapat senaman ini sebagai satu terapi bagi sekiranya menghadapi apa-apa bebanan ataupun masalah-masalah yang dihadapi. Kebersihan diri, penjagaan kebersihan anggota badan dan pakaian seseorang bagi mengekalkan kesihatan dan mengelakkan berlaku penyebaran penyakit. Dan yang seterusnya adalah penggunaan ubat-ubatan, bahan terlarang, alkohol dan merokok. Individu yang mempunyai kesejahteraan fizikal yang baik, dia mengelakkan penyalahgunaan ubat-ubatan, penggunaan alkohol dan bahan-bahan terlarang termasuk dadah, dan juga merokok yang memberi kesan negatif kepada fisiologi badan. Contoh item bahagian kesejahteraan fizikal yang terdapat dalam IKPSR tersebut adalah saya mengamalkan pemakanan seimbang, saya bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, saya menukar pakaian bersih setiap kali selepas mandi. Baik, seterusnya adalah kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan spiritual ini merujuk kepada amalan individu untuk percaya, berfikir dan bertindak berdasarkan kepada nilai-nilai murni dalam mengekalkan keharmonian dengan Tuhan, diri sendiri dan masyarakat. Ada 2 subkonstruk dalam kesejahteraan spiritual, iaitu etika dan juga amalan. Etika merujuk kepada peraturan atau garis panduan dalam melaksanakan sesuatu amanah dan tanggungjawab. Manakala amalan ini adalah konsep ketuhanan dan mengamalkan prinsip dan pegangan yang baik dalam menjalankan kehidupan. Contoh item yang terdapat dalam kesejahteraan spiritual adalah yang pertama, saya percaya setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah. Yang kedua, saya menganggap pekerjaan itu sesuatu ibadah. Dan yang ketiga adalah saya melakukan tugas berdasarkan tanggungjawab kepada Tuhan. Yang seterusnya adalah kesejahteraan intelektual, merujuk kepada kebolehan individu untuk berfikir secara rasional dan terarah untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Individu yang sejahtera secara intelektual juga adalah kreatif dan berusaha menambah ilmu pengetahuan secara berterusan. Ada 4 subkonstruk dalam kesejahteraan intelektual, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah, iaitu kemahiran kognitif untuk mencari penyelesaian masalah bagi mencapai sesuatu matlamat, kemahiran membuat keputusan secara rasional, keupayaan seorang individu untuk menganalisis dan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang sesuai untuk membuat keputusan yang rasional. Seterusnya adalah subkonstruk kreatif, kemampuan individu untuk menjana idea-idea baharu dan relevan, berfikir secara unik dan menggabung jalinkan idea dalam cara yang berbeza. Dan yang keempat adalah mencari pengetahuan, iaitu keinginan seorang untuk mencari dan menambahkan ilmu pengetahuan secara berterusan. Kita tengok contoh item bagi konstruk kesejahteraan intelektual. Yang pertama, saya mengenal pasti pilihan yang ada sebelum membuat keputusan. Saya mempertimbangkan risiko sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, saya menggunakan pelbagai sumber untuk menyelesaikan tugas. Dan seterusnya adalah kesejahteraan perhubungan. Kesejahteraan perhubungan ini merujuk kepada kualiti perhubungan dua hala antara individu dan orang lain dalam kalangan ahli keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat. 3 subkonstruk tersebut adalah perhubungan dengan keluarga, iaitu keupayaan seseorang untuk menjaga dan memanfaatkan perhubungan antara suami, isteri, anak-anak dan ibu bapa. Yang kedua adalah perhubungan dengan rakan-rakan, iaitu keupayaan seseorang untuk menjaga dan memanfaatkan perhubungan dengan rakan-rakan. Dan yang ketiga adalah perhubungan dengan masyarakat atau community, keupayaan seseorang untuk menjaga dan memanfaatkan perhubungan dengan masyarakat. Jadi contoh-contoh item untuk konstruk kesejahteraan perhubungan ini, yang pertama, saya selesa meluangkan masa dengan keluarga, sama ada pada tahap tinggi ataupun pada tahap rendah. Yang kedua, saya menerima rakan-rakan seadanya. Yang ketiga, saya melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Kemudian adalah kesejahteraan identiti. Dia merujuk kepada penerimaan individu terhadap diri sendiri dari aspek jantina, asal usul budaya, keadaan fizikal dan juga penampilan diri. Jadi 3 subkonstruk dalam kesejahteraan identiti adalah penampilan diri, budaya dan juga gender.
Iaitu yang pertama, penampilan diri, sama ada seseorang itu dapat menerima atau tidak keadaan fizikal dan penampilan diri dia sendiri. Yang kedua, perasaan budaya, subkonstruk budaya, perasaan kepunyaan, penerimaan dan bangga terhadap budaya sendiri, budaya asal kelahiran serta mengamalkan budaya-budaya sendiri. Yang ketiga adalah subkonstruk gender, menerima hakikat kewujudan diri sendiri dari aspek jantina. Dia terima diri dia sebagai seorang lelaki, dia terima diri dia sendiri sebagai seorang wanita. Contoh item bagi subkonstruk kesejahteraan identiti tersebut: saya menerima jantina saya, saya bangga akan asal usul keturunan saya, dan yang ketiga, saya yakin dengan penampilan diri saya. Kemudian kita lihat pada kesejahteraan keuangan. Ia merujuk kepada kehidupan yang selesa dan stabil dari aspek kewangan, berasaskan kepada literasi dan kemahiran pengurusan kewangan yang berkesan. Ada dua subkonstruk di bawah kesejahteraan kewangan, iaitu literasi kewangan dan juga pengurusan kewangan. Literasi kewangan ini merupakan kesedaran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk memahami kedudukan kewangan, keadaan kewangan sendiri, membuat keputusan kewangan yang berkesan. Maksudnya dia ada sedar, dia tahu bagaimana untuk menguruskan kewangan dia dengan baik. Yang kedua adalah kepengurusan kewangan, kemahiran untuk menguruskan sumber dan pembelanjaan kewangan, mempunyai kemahiran untuk menguruskan sumber-sumber kewangan, berbelanja dengan baik, dan bagaimana dia menguruskan kewangan dia dengan baik. Contoh item dalam konstruk keuangan: yang pertama, saya faham konsep menabung. Yang kedua, saya menyimpan wang untuk waktu kecemasan, dan yang ketiga, saya menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan bulanan. Okey, itu adalah tadi sebentar konstruk bagi kesejahteraan psikologi dalam inventory kesejahteraan psikologi yang telah cikgu-cikgu semua isi semasa membuat inventory tersebut. Jadi bagi kebolehpercayaan IKPSI tersebut, ia telah diuji oleh pihak BPSK dalam pembinaan item-item dalam IKPSI, iaitu pada tahap baik, tahap kebolehpercayaan pada tahap baik. Okey, ini adalah kebolehpercayaan mengikut subkonstruk pada tahap baik dan juga amat baik. Okey, yang ini adalah penskoran dan pentafsiran inventory kesejahteraan psikologi yang telah cikgu-cikgu semua isi, dan cikgu-cikgu boleh rujuklah pada tahap mana setiap konstruk bagi setiap item dalam IKPSI tersebut. Okey, ini adalah keseluruhan bagi skor IKPSI yang telah cikgu-cikgu perolehi. Tahap rendah pada tahap 1 hingga 20%, sederhana rendah 21 hingga 40%, sederhana pada tahap 41 hingga 60%, sederhana tinggi 61 hingga 80% dan tinggi 81 hingga 100%. Okey, kalau sekiranya cikgu-cikgu ada menyimpan dalam telefon, dalam laptop cikgu-cikgu, bolehlah rujuklah skor-skor yang telah cikgu perolehi. Okey, yang pertama adalah analisis konstruk kesejahteraan emosi. Ini adalah analisis bagi kita di PPD Daro, bagi peserta-peserta PPD Daro. Untuk konstruk emosi, ada 175 orang PPP memperolehi sederhana tinggi, 145 PPP memperolehi tahap tinggi dan juga sederhana 25 PPP. Okey, ini adalah pentafsiran kesejahteraan emosi bagi tahap-tahap emosi tersebut. Bagi yang mendapat, dia ada 5 tahap tadi: rendah, sederhana tinggi dan tinggi. Kita tengok kat situ, kalau rendah, dia mempunyai kesedaran pemahaman yang sangat rendah terhadap diri sendiri. Maksudnya dia tidak sedar tentang emosi dia sendiri. Kenapa dia sendiri merasa sedih? Kenapa tiba-tiba dia rasa tidak bermaya? Kenapa tiba-tiba dia rasa tiba-tiba rasa gembira, tiba-tiba rasa nak menangis. Tahap pengurusan emosi dan kawalan emosi juga sangat kurang berkesan, tidak mampu untuk menguruskan emosi sendiri dengan baik. Begitulah untuk tahap sederhana rendah, sederhana tinggi dan tinggi. Sekiranya cikgu-cikgu memperolehi pada tahap tinggi,
Anda mempunyai kesedaran dan pemahaman yang tinggi terhadap emosi sendiri dan orang lain. Maksudnya cikgu-cikgu sendiri sentiasa sedar, peka dan faham tentang emosi diri sendiri dan juga individu di sekeliling cikgu-cikgu sekalian. Anda berupaya mengendalikan emosi dengan sangat baik, boleh menguruskan emosi sendiri dengan bagus. Dan tahap pengurusan emosi dan kawalan emosi juga sangat berkesan. Dia sendiri boleh fikir cara bagaimana untuk menguruskan emosi dia dengan baik dan memulihkan emosi dia dengan berkesan. Okey, bagi konstruk kesejahteraan pekerjaan untuk PPP di PPD Darul, sederhana tinggi ada 182 orang PPP, tinggi 153 orang PPP dan sederhana 10 orang PPP. Tidak ada PPP kita yang mendapat rendah dan sederhana rendah. Okey, bagi tahap tersebut tadi, rendah dan sederhana rendah tidak ada, cuma kita PPP kita di PPD Darul, dia memperoleh sederhana dan juga sederhana tinggi serta tinggi. Untuk sederhana tadi, anda mempunyai kepuasan minimum dalam melaksanakan pekerjaan. Puas hatilah dengan kerja yang dibuat, dapat kepuasan sekiranya mendapat dorongan dan pengiktirafan daripada orang lain. Minimum sahaja. Pada tahap minimum sahaja kepuasan dia. Dia tidak sampai pada tahap dia sangat berpuas hati. Selain itu, anda mempunyai autonomi dalam menjalankan tugasan pada tahap sederhana sahaja. Dalam kebanyakan keadaan, anda berkeupayaan untuk mengimbangi kehidupan dan pekerjaan. Maksudnya pada tahap sederhana ini dia pada tahap medium saja, sederhana saja. Berbanding dengan tahap tinggi yang tadi, sentiasa mempunyai kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Apa yang dia buat, dia sentiasa rasa puas. Tidak pernah rasa kecewa terhadap tugas yang diberikan, tugas yang dibuat. Anda sangat berpuas hati dengan hasil tugasan yang telah diselesaikan. Kekuatan anda datang daripada dalaman diri tanpa memerlukan dorongan dan pengiktirafan orang lain. Tidak perlukan orang lain untuk puji dia buat sesuatu kerja itu dengan baik. Tidak perlukan orang lain untuk sentiasa angkat dia supaya dia rasa hebat. Selain itu, anda juga sentiasa mempunyai autonomi dalam menjalankan tugasan. Anda berkeupayaan untuk mengimbangi kehidupan dan kerjaya. Seorang individu yang mempunyai tahap yang tinggi pada tahap kesejahteraan pekerjaan, dia mampu untuk melaksanakan tugas dia dengan sendiri sahaja, tidak memerlukan orang lain untuk membodek dia buat kerja, tidak memerlukan seorang lain, tidak memerlukan ganjaran ataupun apa-apalah, tidak mengharapkan apa-apa ganjaran daripada orang lain dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Okey, analisis konstruk kesejahteraan fizikal kita di PPD Darul. PPP di PPD Darul ada sederhana tinggi 184 orang, tinggi 191 orang dan sederhana ada 10 orang. Okey, saya tak akan tengok pada tahap rendah dan sederhana rendah sebab kita hanya dapat sederhana dan sederhana tinggi serta tinggi. Untuk sederhana tinggi sama seperti juga yang bahagian lain tadi, dia mengamalkan penjagaan kesihatan fizikal, masih lagi mengamalkan penjagaan kesihatan fizikal, tetapi dia pada tahap yang minimum sahaja. Anda dapat konsisten dalam mengamalkan tabiat harian dan tingkah laku yang memberikan kesan kepada kesihatan. Masih lagi mengamalkan amalan pemakanan yang baik, mengambil makanan yang bernutrisi, mengambil makanan yang seimbang, melakukan senaman dan aktiviti fizikal, dan anda mengamalkan gaya hidup yang agak sihat. Bukannya sihat, betul-betul sihat. Dia masih lagi mengamalkan yang kurang sihat, tapi dia masih lagi menjaga kesihatan. Untuk sederhana tinggi, pada tahap yang baik lah, kalau kita lihat kat situ, dia mengamalkan penjagaan kesihatan yang baik. Manakala untuk tinggi, mengamalkan sangat konsisten dalam penjagaan kesihatan fizikal. Dia sangat menjaga pemakanan, dia sangat menjaga kebersihan dan dia sangat menjaga senaman ataupun sentiasa melakukan aktiviti fizikal untuk mengelakkan diri daripada serangan-serangan penyakit yang tidak berkaitan. Anda sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Manakala bagi konstruk kesejahteraan perhubungan, PPP di PPD Darul, tinggi seramai 259 orang, agak tinggi. Sederhana tinggi 84 orang dan sederhana ada 2 orang.
Kita tengok pada tahap kesejahteraan perhubungan tadi, sederhana ada 2 orang. Anda berupaya dalam membina dan memupuk hubungan yang baik dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat. Kualiti perhubungan anda dengan individu lain adalah memuaskan. Dalam kebanyakan keadaan, anda seorang yang prihatin terhadap kebajikan orang lain. Dia masih lagi menjaga hubungan dengan orang lain walaupun tidak berada pada tahap yang sangat tinggi, tidak berada pada tahap maksimum. Sederhana tinggi, anda menjaga perhubungan dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat. Mementingkan kualiti perhubungan dengan orang lain, sentiasa prihatin terhadap kebajikan orang lain. Berbeza dengan yang mendapat skor tinggi tadi, ada agak ramai tadi, 200 lebih orang. Anda sentiasa menjaga perhubungan dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat. Seorang yang sangat mementingkan kualiti perhubungan dengan individu lain. Dia memastikan perhubungan dia dengan individu lain sentiasa terjaga. Anda juga sangat prihatin dengan kebajikan orang lain. Okey, seterusnya bagi konstruk kesejahteraan intelektual, bagi PPP, kita di PPD Daro, tinggi 243 orang, sederhana tinggi 101 orang dan juga sederhana ada 1 orang sahaja. Kita ni lah untuk kita untuk PPP di PPD Daro yang tidak memperoleh tahap rendah dan sederhana rendah buat setakat ini. Untuk sederhana tadi, 1 orang sahaja berkebolehan untuk berfikir secara rasional. Dalam kebanyakan keadaan, anda agak kreatif dalam menyelesaikan masalah. Untuk usaha anda untuk menambah ilmu pengetahuan adalah pada tahap baik. Bagi tinggi pula, saya tak baca untuk sederhana tinggi. Bagi tinggi pula, anda memiliki kebolehan berfikir secara rasional yang tinggi. Anda seorang yang kreatif dalam melaksanakan masalah dan juga sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Selaras dengan ciri-ciri seorang guru, mempunyai kreativiti yang baik dan juga sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Kemudian kita tengok pada analisis kontrak kesejahteraan spiritual bagi PPP di PPD Daro, juga 3 tahap tersebut sahaja. Tinggi 279 orang, sederhana tinggi 64 orang dan sederhana 2 orang. Tinggi agak ramai, 279 orang. Okey, untuk tinggi, amalan anda dalam mengekalkan keharmonian hubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan masyarakat adalah tinggi. Anda sentiasa mempamerkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Dan manakala untuk sederhana tadi, mengekalkan keharmonian dengan Tuhan, diri sendiri dan masyarakat pada tahap sederhana. Masih lagi mengamalkan keharmonian, mengamalkan amalan-amalan, nilai-nilai murni dalam kehidupan, tetapi ada kadang-kala terlepas pandang, terlupa. Sebab itulah dia berada pada tahap sederhana. Dan sederhana tinggi, amalan anda dalam mengekalkan keharmonian hubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan masyarakat adalah baik. Daripada tahap biasa-biasa sajalah. Anda mempamerkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Syukurlah kita di PPD Daro, PPP di PPD Daro tidak ada pada tahap rendah. Tidak kurang mengamalkan keharmonian, mengekalkan keharmonian hubungan dengan Tuhan. Itu adalah tidak ada pada kita di PPP di PPD Daro. Manakala analisis konstruk kesejahteraan identiti, untuk tinggi 298 orang, sederhana tinggi 46 orang dan sederhana 1 orang. Ini juga agak tinggi bagi yang mencapai skor tinggi. Kesejahteraan identiti tersebut tadi. Untuk tinggi, anda merupakan individu yang sentiasa menerima diri sendiri secara positif dan dari aspek jantina, asal-usul, budaya, keadaan fizikal dan penampilan diri. Rasa sangat berbangga dengan diri sendiri, percaya pada diri sendiri, mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap dari aspek jantina, mempunyai keyakinan yang tinggi pada aspek budaya dia, amalan-amalan budaya dia, keadaan fizikal serta menerima diri dia sendiri dengan sangat baik. Pada tahap sederhana pula, secara umumnya, anda merupakan individu yang boleh menerima diri sendiri secara positif dari aspek jantina, asal-usul, budaya dan keadaan fizikal dan penampilan.
dalam kebanyakan keadaan anda berasa bangga dengan diri sendiri. Okey, dia boleh menerima diri dia tapi masih pada tahap sederhana lagi. Seterusnya adalah analisis konstruk kesejahteraan kewangan. Untuk kewangan ini, ada seorang PPP kita mencapai tahap skor pada tahap sederhana rendah untuk pengurusan kewangan, iaitu tinggi 210 orang, agak tinggi, sederhana tinggi 128, sederhana 6 dan sederhana rendah 1. Sederhana rendah ini, anda mempunyai kurang pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan perbelanjaan kewangan. Memang ramai dalam kalangan kita, kadang-kadang kita sendiri tak sedar dalam kita menguruskan perbelanjaan harian, kadang-kadang kita tersasar juga. Anda perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan. Saya rasa cikgu ini mungkin agak jujur dalam mengisi jawapan beliau dalam inventory tersebut. Kebanyakan daripada kita memang ada kurang pengetahuan dalam pengurusan kewangan yang baik. Manakala pada tahap sederhana juga secara umumnya mempunyai pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan. Mempunyai kemahiran dalam menguruskan kewangan dengan baik, namun sentiasa meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan dari semasa ke masa supaya dapat menguruskan kewangan dengan berkesan. Dia sentiasa mencari ilmu untuk meningkatkan pengetahuan dia dalam pengurusan kewangan yang baik. Manakala pada tahap sederhana tinggi, anda mempunyai pengetahuan dan pengurusan kewangan yang baik. Anda mempunyai kemahiran mengurus perbelanjaan kewangan. Okey, baguslah. Sekiranya PPP, cikgu-cikgu sekalian mempunyai pengetahuan dan pengurusan kewangan yang baik dan juga mampu untuk menguruskan perbelanjaan dengan berkesan, cikgu-cikgu memang pada tahap sederhana tinggi ini dapat menjawab soalan tersebut, dapat menjawab item tersebut, mempunyai pengetahuan yang baiklah dalam pengurusan kewangan. Dan juga tinggi, anda mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pengurusan kewangan. Anda mempunyai kemahiran mengurus perbelanjaan kewangan yang berkesan. Agak baguslah sebab kita di PPP Daro tadi, bilangan PPP yang mencapai pada tahap tinggi 210 orang. Maksudnya PPP kita di PPP Daro mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pengurusan kewangan. Tidak memerlukan bantuan dalam pengurusan kewangan yang baik, dapat menguruskan perbelanjaan kewangan dengan berkesan. Dan yang seterusnya adalah konstruk kesejahteraan psikologi. Bagi konstruk kesejahteraan psikologi, ini adalah tahap skor secara keseluruhan bagi PPP di PPP Daro. Pada tahap tinggi 228 orang, sederhana tinggi 115 orang dan sederhana 2 orang. Walaupun tadi kita nampak ada dua konstruk PPP kita ada mendapat sederhana rendah untuk kesejahteraan kewangan dan juga yang ini juga kesejahteraan fizikal ada dua. Tetapi secara keseluruhannya PPP kita di PPP Daro berada pada tahap tinggi, sederhana dan sederhana sahaja. Untuk pentafsiran kesejahteraan psikologi, PPP di PPP Daro tidak ada mencapai tahap rendah dan sederhana rendah. Jadi kita tengok pada tahap sederhana, sederhana tinggi dan tinggi sahaja. Untuk tahap sederhana tadi, anda mempunyai kesedaran dalam membuat pilihan bagi kehidupan yang lebih bermakna. Anda memiliki kefungsian psikologi dan mencapai kesejahteraan yang terbaik dari aspek emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, intelektual dan identiti dan kewangan. Maksudnya dia seimbanglah dari aspek 8 aspek tersebut, tetapi masih pada tahap minimum, pada tahap sederhana lagi. Untuk tahap sederhana tinggi, anda mempunyai kesedaran yang baik dalam membuat pilihan bagi kehidupan yang bermakna. Anda memiliki kefungsian psikologi yang positif dan mencapai kesejahteraan terbaik dari aspek emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, intelektual, spiritual, identiti dan kewangan. Berbanding dengan sederhana tadi, cikgu-cikgu yang memperoleh pada tahap sederhana tinggi ini, dia memiliki kefungsian psikologi seimbang daripada aspek 8 aspek tersebut, dia seimbang. Dan yang tinggi tadi, anda mempunyai kesedaran yang sangat baik dalam membuat pilihan dalam bagi kehidupan yang bermakna. Maksudnya kesedaran dia terhadap kepentingan menjaga kesejahteraan psikologi diri sendiri dia sangat baik. Anda mempunyai kefungsian psikologi yang sangat positif
sentiasa mencapai kesejahteraan yang terbaik dari aspek emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, intelektual, identiti dan kewangan. Maksudnya dalam 8 aspek tersebut dia memang sangat-sangat positif, sangat-sangat seimbang dalam menguruskan aspek-aspek tersebut. Okey, kita tengok pada pentafsiran keselarasan. Untuk pentafsiran keselarasan ini, cikgu-cikgu boleh tengoklah pada borang jawapan atau profil yang boleh diperolehi dalam dalam email cikgu-cikgu sekalian. Tahap keselarasan itu ada dinyatakan dekat situ keselarasan. Contoh dekat sini 37.50. Okey, untuk skor di bawah nilai 50, anda mempunyai kecenderungan menjawab item secara konsisten, iaitu menunjukkan diri yang sebenar. Maksudnya cikgu-cikgu menjawab item tersebut, cikgu-cikgu jujur semasa menjawab tersebut. Cikgu berdasarkan kepada nilai ataupun ciri-ciri pada diri sendiri, pada cikgu sendiri. Terus teranglah sebab cikgu sendiri menjawab tersebut dengan keadaan ikhlas, jujur dan juga tidak memikirkan perkara-perkara, tidak ada gangguan-gangguan lain yang mempengaruhi cikgu semasa menjawab jawab soalan tersebut. Manakala bagi skor yang melebihi nilai 50, ada juga yang melebihi nilai 50, anda mempunyai kecenderungan menjawab item secara tidak konsisten, iaitu menunjukkan diri yang ideal. Sekiranya cikgu-cikgu memperolehi nilai lebih daripada 50, kemungkinan masa cikgu menjawab tersebut, cikgu ingin menjadi yang terbaik. Cikgu takut sekiranya cikgu menjawab jawapan tersebut pada tahap yang tidak sepatutnya, cikgu akan dipanggil untuk menjalankan intervensi, diambil tindakan atau apa-apa gangguan daripada emosi, apapun daripada pemikiran, daripada sekitaran cikgu-cikgu sekalian. Cikgu ingin menjadi yang terbaik semasa menjawab soalan tersebut. Cikgu nak jawapan cikgu tersebut adalah jawapan yang terbaik. Tapi ini tidak mengganggu ataupun tidak menjejaskan keputusan ujian cikgu lah. Yang kita tengok adalah pada tahap kesejahteraan psikologi cikgu-cikgu. Sama ada pada tahap sederhana tinggi ataupun sederhana. Kalau kita lihat dekat sini, kesejahteraan psikologi individu ini pada tahap 67.59. Cikgu-cikgu boleh rujuklah pada borang profil cikgu-cikgu sendiri. Kalau pada tahap 67.59, ini adalah pada tahap sederhana tinggi. Sebab itu dinyatakan kat situ ST. Sekiranya tadi ada 2 orang PPP kita memperoleh tahap sederhana, iaitu nilai dia 41 hingga 60. Okey, untuk PPP yang memperolehi sederhana ini, seperti yang saya maklumkan tadilah pada awal tadi, PPP ini akan menjalani intervensi. Intervensi ini akan dilaksanakan oleh pihak JPN. Tidak pasti lagi lah, kita tunggu ketetapan daripada pihak JPN sama ada melaksanakan secara bersemuka ataupun secara online. Kalau sebelum ini dinyatakan secara bersemuka di kalau tak silap saya di Miri dan juga di Semarahan ataupun di Kuching kalau tak silap saya. Tetapi kita tengok dululah apa-apa ketetapan ataupun perubahan daripada semasa ke semasa daripada pihak JPN. Okey, saya rasa setakat itu sahaja untuk pentafsiran skor. Sekiranya ada perkara yang cikgu kurang faham ataupun masih memerlukan bimbingan daripada aspek skor-skor tersebut tadi, cikgu boleh rujuk kepada saya di PPD Daro ataupun menghubungi saya di PPD Daro lah. Jadi sebagai rumusan, AKPSI dapat digunakan untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan seseorang individu. Kita nilai sendirilah diri kita sendiri pada tahap mana dalam bagi setiap item dalam IKPSI tersebut, sebab ia sebenarnya berfokus kepada diri kita sendiri, bagaimana kita fikir, bagaimana kita rasa tentang diri kita sendiri. Pelaksanaan intervensi ini melalui pembangunan, pencegahan, pemulihan dapat membantu agar KPM mencapai kesejahteraan psikologi yang optimum. Jadi kepada cikgu-cikgu yang perlu mengikuti intervensi tersebut, jangan risaulah sebab ia bukan satu tindakan tata tertib, ia juga bukan satu perkara yang akan menjejaskan perkhidmatan cikgu-cikgu sekalian. Seperti yang saya maklumkan pada awal tadi,
pelaksanaan inventory ini tidak akan menjejaskan perkhidmatan cikgu-cikgu, tidak akan menjejaskan kenaikan pangkat, tidak akan menjejaskan APC, tidak akan menjejaskan cuti, apa-apa semua. Cumanya hasrat KPM, BPSK KPM adalah supaya semua warga pendidik, warga guru mencapai tahap kesejahteraan psikologi yang optimum. Dengan lain kata, dia cuba untuk membimbing sekiranya seorang guru itu mencapai pada tahap yang rendah, sederhana rendah dan sederhana tadi, intervensi akan dijalankan bagi meningkatkan ataupun memulihkan psikologi guru tersebut. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada soalan boleh kemukakan ada tadi dalam ruangan chat, sebab ini sebenarnya adalah rakaman, sebab kita pun berada pada kekangan yang kekurangan pegawai untuk membantu bagi stream YouTube ini. Jadi kita telah laksanakan rakaman awal. Sekiranya ada soalan, saya akan cuba jawab pada ruangan chat pada tayangan siaran inilah. Okey, saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk isi link kehadiran cikgu-cikgu sekalian, dan juga sekiranya tadi sekiranya memerlukan bimbingan, apa-apa bimbingan tidak kira daripada aspek IKPSI ini ataupun daripada aspek-aspek lain, boleh hubungi saya di PPD Daro. Sekian sahaja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, dan sekiranya ada kekurangan ataupun kekhilafan itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih atas masa cikgu-cikgu sekalian untuk hadir pada taklimat pada petang ini, dan semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.